Yo guys, and welcome to my video. Aku nampak Poco macam nak buat perubahan sikit sebab dia baru je launch this Poco F4 untuk Malaysia. So basically harga dia dalam RM1,599. Kalau korang dengar harga macam tu, mesti akan cakap ada banyak benda akan jadi lackluster, betul tak? In terms of camera, in terms of performance and everything. Betul. Kalau aku pergi dekat kedai beli harga macam ni, kebanyakannya aku akan rasa macam kecewa sikit. Persoalannya dekat sini, how basic Poco can get. Sebab kita tahu, bila cakap pasal phone Poco, dia memang dah basic dah. Kan? Kau pergilah harga mahal mana pun telefon Poco, they always been a basic flagship. Tapi dia buat a basic phone. So how basic Poco boleh buat telefon basic? Okay, first of all, aku nak cakap pasal dia punya one thing yang dia orang nailed. Ataupun dia orang dapat buatlah copy daripada orang lain. Contohnya, design. Design dekat sini memang tak lain tak bukan, memang a basic phone punya style. Tengok dia punya design belakang like simple gila-gila. Lepas tu petak pula tu kau boleh nampak. And then kau boleh tengok juga dekat skrin depan ni, tak ada curvature, tak ada edges display. Yes, apa yang korang expect untuk mid-range punya phone ada dekat sini. Dagu dekat bahagian bawah, design yang agak flat. Lepas tu tak nampak appealing langsung. Contohnya macam dekat camera bump ni. Okay, nanti aku akan cerita kenapa camera bump ni besar tau. Ada reason dia. Lepas tu tengok dia punya design kamera sebiji satu pack macam tu. Really looks mid-range phone. Aku tak nak cakap murah, aku nak cakap it's a mid-range phone. So tahun ni korang dah didedahkan dengan GT version, betul tak? So yang tu nampak jauh beza kan. Tapi untuk design macam ni actually bagus juga lah. Sebab Poco actually buat telefon ni besar tau. Untuk dia punya screen sahaja, besar dia 6.67 inches, hampir 6.7 inci. So like literally memang besar kalau kau pegang untuk buat daily driver. Bukan tu je, kalau kau fokus betul-betul dekat Poco F4 ni, kau perasan dia punya cut out camera ni, it's actually really small. Aku rasa ni adalah yang paling kecil yang pernah aku tengok dekat dalam screen untuk dia punya kamera depan. 20 megapixel. So benda tu actually begs a question sama ada kamera depan ni bagus ke tak. Sebab biasanya kalau kamera kecil dekat depan ni akan quality a bit dull, betul tak? Kita cakap pasal benda yang penting dulu lah untuk sebuah telefon basic kan. Processor dia. Poco F4 ni dia pakai Snapdragon 870 dengan 6GB RAM, lepas tu storage 128GB. Yang ada dekat unit aku dekat sini, aku buat review, memang 6GB RAM, tapi kau boleh tambah lagi 2GB tu pakai dia punya software. So macam biasa untuk latest phone 2022 dia pakai Android 12 dengan MIUI punya skin lah kan. So kalau kau biasa guna MIUI ataupun Xiaomi, memang akan biasa dengan apa yang Poco dapat bagi dekat korang dekat sini. Benda yang bagus aku boleh kata pasal dia punya software adalah dia rasa macam lebih kurang sama je macam flagship dia orang. So maksudnya dekat sini kalau korang slide, korang still akan dapat that beautiful animation tau. And semua benda yang korang tekan dekat dalam Android 12 MIUI ni akan ada animation. So dia tak ada macam bodoh kosong bila tekan macam tu je. So apps yang kau tekan, apps yang korang keluar, apps yang korang alihkan akan nampak animation yang sangat-sangat smooth. So ni actually dapat bantuan daripada punya screen juga. Sebab screen dia dekat sini support sampai 120Hz. And semua benda boleh defaultkan by 120Hz. Dekat sini not just that, kita boleh nampak lah yang dia punya AMOLED screen looks really beautiful dekat mata aku sendiri. And it's bright, tak ada masalah pun kalau aku nak viewing dalam mana-mana angle. Benda yang aku suka juga bila pakai AMOLED screen ni, actually dia boleh bagi notification punya alarm. Bukan masuk aku alarm, tapi lebih kepada LED. So dia akan menyala dekat bahagian sisi screen ni untuk bagi tahu yang korang ada notification. Biasanya kita akan gunakan LED dekat atas kan dulu, tapi sekarang dah tak. Kita akan guna fully utilize apa yang AMOLED screen dapat buat. So benda ni actually on by default. Sangat-sangat suka apa yang Poco buat dekat sini. Tapi aku ada satu benda je yang aku nak komen dekat sini, sebab dia pakai 6GB RAM je. So dia tak stay sangat dekat background kalau korang buka banyak apps. Dan kalau ada apps sudah lama dah, so kalau korang buka tu dia akan refresh balik. So tu adalah kekurangan bila pakai 6GB RAM. So aku prefer korang kalau nak beli ambil yang 8GB instead of 6GB. Okay, untuk gaming session pula aku main 2 game macam biasa, CSR and PUBG Mobile. Dia actually boleh pergi sampai extreme tau, smooth. Untuk dia punya settings, graphics and dia punya FPS bagus dekat sini. Walaupun dia pakai 870, boleh kata dah beberapa lama dah, boleh tahan lama juga Snapdragon 870 ni. Lepas tu not just that, dia bagi software siap untuk tengok korang punya FPS, korang punya suhu, korang punya hertz untuk main game dekat Poco F4 yang ada dekat tangan aku ni. Like basically a basic phone tapi ada gaming punya style. Lepas tu korang boleh add up dia punya performance lagi jauh.
So biasanya ada basic kan, balance. So sekarang ni kita ada software untuk buatkan processor tu perform a lot better ataupun fokuskan terhadap games, graphics and FPS bila main game contohnya. Cumanya aku tak nampak yang dia ni dapat perform a lot better ataupun sama macam sebuah telefon flagship. Contohnya kalau aku main Poco F4 GT, aku main dekat iPhone, aku main dekat mana-mana telefon yang pakai Snapdragon 8 Gen 1, dia tak rasa macam tu. And kalau kau nak tahu, dia punya screen dekat sini, dia punya hertz tak berapa tinggi sangat untuk touch sample rate, sampai 360 je tu kalau tak silap aku. Ada banyak kali juga yang aku termiss shot bila try to aim kan, nak tembak orang. So dia macam lambat. So kadang-kadang dia terlebih, kadang-kadang dia terkurang. Aku pun tak faham bila guna Poco Phone F4 ni. Panas dekat sini rasanya tak ada isu pun, sebab aku tak pernah terfikir pun, tak pernah terasa pun jarian aku ni panas bila main game PUBG Mobile, even though it's CSR gaming. Lepas tu mungkin sebab dia ada cooling system dia sendiri kan. Untuk basic phone, that doesn't sound like a basic phone. Ingat tak aku cakap pasal dia punya camera bump tinggi sangat-sangat, and ada sebab kenapa dia buat macam tu. So untuk telefon yang like 1500 punya price range, telefon ni ada OIS. Biasanya kalau korang cakap pasal, kita sembang pasal telefon murah, jangan cakap EIS nombor 1 kan. Wah, ada EIS, dah advance dah rasanya. Tapi dekat sini dia ada OIS tau. And aku boleh maafkan Poco sebab buatkan camera bump ni besar, dia ada modul besar, so make sense dia buat macam ni untuk bagi option terbaik untuk orang yang nak tangkap gambar. So biasanya kalau untuk ada OIS, dia akan perform a lot better in terms of video and photo. So kalau korang rakam video, dia akan nampak more stabilized sebab dia akan combinekan OIS dengan EIS. Video tu nampak naturally stabilized. Dia tak starter kiri kanan atas bawah, dia nak guna gyro tu macam ke laut kadang-kadang. And aku rasa kebanyakan EIS yang aku pakai daripada Android pun ke laut. Tapi kalau kau tangkap gambar, yes, it looks a lot sharper, tak ada isu sangat. Biasanya kalau pakai EIS, kau kena tap banyak kali kan, so that kalau ada isu dengan gambar tu, ada option lain. So dia kali ni boleh kata a more accurate photo yang kau boleh tangkap bila ada OIS. So untuk sensor dekat sini 64 MP untuk dia punya main sensor yang ada OIS tu. Lepas tu dia boleh pergi sampai 8 MP untuk dia punya ultra wide, and then dia punya 2 MP macro camera. Aku tak faham kenapa macro camera nak kena ada 2 MP. Tapi untuk hasil video, korang boleh tengok setiap satu gambar yang aku tunjukkan dekat korang, sama ada bagus atau tak. Cuba korang komen dekat bawah. Benda bagusnya dekat sini juga, dia boleh rakam 4K 60 fps. Lepas tu tak ada limiter. So aku tak nampak limiter sebab aku tak rakam 50 minutes. Tunggulah, kalau aku ada isu pasal tu, aku akan beritahu. Kita sembang pasal dia punya bateri pula. Dekat sini besar macam ni, 6.67 inches punya screen, dia boleh pack 4500 mAh. Dia tak besar, dia tak kecil. Tapi untuk penggunaan aku sendiri, memang guna untuk social media je, tak gambar and video. Always performs main game untuk testing macam mana dia punya performance. Dia boleh pergi sampai 7 jam untuk daily usage this phone. Yes, it's really a long time kan. Mungkin korang cakap, mungkin dia punya notification tak masuk. Masuk. Okay. Dan dia akan masuk melalui, macam aku cakap, dia akan glow dekat tepi tu kalau dapat notification. Dia tak lambat. So always on time kalau nak cakap pasal dia punya software untuk jimat bateri. So dekat sini tak ada isu sangat yang aku boleh complain untuk dia punya bateri. Memang like literally perform kot kalau aku cakap pasal 7 to 8 hours untuk screen on time. Untuk dia punya thermal charger pula, dia boleh pack sekali dengan 67 watt dalam kotak. So korang tak perlu beli asing, fast charger tau. Turbo charging Poco kata. So dekat sini kau boleh charge dalam masa less than 1 hour. Contoh macam 40 minit, 45 minit, give or take kalau kau guna ketak sambil charge tu. So aku recommend kalau korang charge, jangan guna phone untuk dapatkan sampai 40 minit charging time. Untuk 67 watt ada dekat Poco F4. So Fazli, kau cakap Poco Phone F4 ni baguslah untuk kita beli. Bagi aku, yes, korang tak akan dapat macam less feature pun berbanding dengan telefon lain. Ada few features, contohnya macam dekat sini dia tak ada IP rating tau. Make sense untuk telefon harga macam tu. Lepas tu dia tak ada wireless charging. Make sense juga, tak semua orang nak wireless charging. And kalau korang nak nampak a bit premium, tak ada dekat sini. So ada dekat telefon yang mahal je. Nah, yang ni betul-betul like literally nampak mid-range phone ataupun telefon murah. Tak nak kasar, tapi that's how it is Poco. Tapi dia dapat aim ataupun dia dapat perform a lot better daripada kebanyakan harga macam ni. So yang ni aku bagi pass. Kalau kau nak beli, go on, tak ada masalah. Aku akan tinggalkan link kat bawah sebab dia dapat perform better. Dia dapat bagi 120Hz AMOLED display, fast charger, stereo speaker siap. Siapa tak nak stereo speaker sebenarnya, and pakai Dolby Atmos punya sound. So dekat sini aku kata Poco F4 is a very good basic phone daripada Poco. Macam biasa guys, leave a like, subscribe.
So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.